A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada hari yang sangat-sangat bagus, hari yang begitu menarik, iaitu pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, yang keesokan harinya adalah hari Arafah dan lusanya pula adalah hari raya Aidil Adha. Pada hari yang termasuk di antara 10 hari terawal bulan Zulhijjah yang pahalanya akan mengatasi pahala orang yang berjihad fi sabilillah. Sebarang ibadah yang dilakukan pada 1 sehingga 10 Zulhijjah, yang dilakukan pada waktu siang hari 1 sehingga 10 Zulhijjah, pahalanya akan dapat mengatasi banyaknya pahala orang yang berjihad fi sabilillah tetapi tidak pula ditakdirkan syahid di medan perang. Jadi alhamdulillah, kita sedang berada dalam satu ibadah, iaitu mempelajari ilmu, menerusi kitab Qurratul Ain karangan Imam Al-Hattab Al-Maliki. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan yang berterusan kepada kita, insya-Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam memahami ilmu Islam, terutamanya ilmu usul fiqhi yang kita cuba usaha untuk memahaminya berdasarkan pembacaan kitab Qurratul Ain yang merupakan huraian Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki terhadap kitab Syarhul Jalalil Mahalli, yang mana Syarhul Jalalil Mahalli juga merupakan huraian kepada Matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang lepas kita telah pun membicarakan berkenaan definisi An-Nas. Kita sudah pun meneliti definisi An-Nas yang berdasarkan Matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Terdapat dua definisi bagi An-Nas. Yang pertama adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, manakala yang kedua pula adalah ma ta'wiluhu tanziluhu. Dan dalam pertemuan yang lepas kita juga telah menyatakan bahawa definisi yang pertama itulah yang muktamad, manakala definisi yang kedua dianggap lemah kerana menggunakan kalimah ta'wil. Digunakan kalimah ta'wil dalam definisi An-Nas, yang mana ta'wil atas dasar wazan taf'il, dia mengandungi unsur masyaqqah. Sedangkan An-Nas tidak langsung mengandungi sebarang kesukaran, sebarang masyaqqah. Jadi alhamdulillah, dalam pertemuan lepas kita telah pun meneliti definisi An-Nas, iaitu sesuatu lafaz yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Apabila satu lafaz itu hanya mempunyai satu makna sahaja dan tidak ada kemungkinan makna-makna yang lain, maka kalimah itu dipanggil An-Nas. Dan dari sinilah kita dapat mengetahui maksud kalam para ulama, la ijtihada ma'an nas, tidak ada ijtihad seketika wujudnya An-Nas. Kerana al-ijtihad bermaksud kefahaman yang mungkin boleh berbeza-beza di antara seorang faqih dengan seorang faqih yang lain dalam memahami teks syariat. Apabila teks syariat sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut termasuk dalam kategori An-Nas, iaitu tidak mengandungi sebarang makna lain, hanya ada satu makna sahaja, maka
mustahil secara adatnya ada para mujtahid yang memahami dengan makna yang lain, sebab pada hakikatnya tidak wujud makna yang lain bagi kalimah tersebut, hanya ada satu makna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah telah mengharamkan riba. Kalimah wa harrama itu tidak mengandungi makna yang lain, hanya ada satu makna, iaitu perbuatan itu ditegah dan mengandungi unsur ancaman sekiranya dilakukan. Ancaman neraka Allah, ancaman murka Allah sekiranya perbuatan itu dilakukan. Jadi pada hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita meneliti definisi an-nas dalam pertemuan yang lepas. Jadi lalu pada hari ini kita akan meneliti apa yang disebut oleh Imamul Haramain Al-Juwaini yang berbunyi wa huwa mushtaqun min minassatil arus wa huwal kursi. Dalam sebagian nuskhah wa hiyal kursi. Kalimah an-nas, kita akan masuk perbahasan ini pada hari ini insya-Allah. Bismillah wa salatu wassalam alal habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala. Apa saya mengantuk sangat ni? Mengantuk ni biasanya sebab tenang. Saya pun tak tahu, padahal tadi tak mengantuk pula. Boleh pula yang nak mengajar mengantuk. Harap-harap tuan-tuan yang dengar tak mengantuk. Okey. Tapi biasanya kalau mengajar walau mengantuk dia tidak akan tidur. Tetapi kalau yang mendengar mengantuk boleh tidur. Okey. Wa huwa ay an-nassu, kalimah kalau ikut asal teks Imamul Haramain, ia dipetik daripada atau diambil punca daripada kalimah minassatil arus. Okey, jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki yang dimaksudkan oleh Imamul Haramain dengan kalimah wa huwa, yang kalau ikut terjemahan kita maksudnya ia adalah, kata Imam Al-Hattab yang dimaksudkan dengan dia dalam ucapan ini adalah kalimah an-nas. Jadi wa huwa ay wan-nasu, maknanya lafaz an-nas mushtaqun itu dipetik, itu diambil punca daripada kalimah minassah, minassatil arus. Dalam bahasa Arab ada satu kalimah namanya minassah. Apa maksud minassah al-arus? Wa huwa al-kursi. Maksud minassatil arus adalah kerusi yang kamu duduk di atasnya. Wa huwa al-kursiyyu alladhi tajlisu alaihi litazhara lin-nazirin. Kerusi pengantin, kerusi pengantin. Jadi kalimah minassah al-arus bermaksud kerusi yang dikhususkan untuk pengantin. Dan kita kalau orang Melayu kita kata pelamin lah. Kalau kita kata pelamin. Kalau kerusi yang dikhususkan kepada raja, kita kata singgah sana. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bahasa Arab ada kalimah minassah al-arus. Minassatul arus bermaksud kerusi yang dikhususkan untuk diduduki oleh pengantin, yang akan diletakkan di tempat yang tinggi. Jadi dia adalah kerusi yang diletakkan di kawasan yang tinggi supaya semua orang dapat lihat pengantin walaupun dari kejauhan. Jadi kalimah an-nas, kata Imam Al-Hattab, kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, itu diambil daripada kalimah minassah, minassatil arus. Bila orang tanya kita apa maksud minassatul arus, kita kata minassah al-arus adalah al-kursi, ai kursiyul arus, kerusi pengantin. Allati tajlisu alaih, iaitu kerusi yang kamu duduk di atasnya, iaitu sewaktu kamu jadi pengantin lah. Kalau kita bukan pengantin, tiba-tiba main duduk ke kursi pengantin, nak pula kalau yang duduk di kursi pengantin tu dah kahwin, tiba-tiba duduk di kursi pengantin, mau marah di isteri, ini apa ke apa pasal pula kamu dah berkahwin tiba-tiba nak duduk atas kursi pengantin, ada niat ke? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Al-Hattab, iaitu kerusi yang kamu duduk di atasnya. Kerusi yang kamu duduk di atasnya, iaitu sewaktu kamu jadi pengantin dulu. Ni hurai-hurai pun kena hurai dengan penuh serius tuan-tuan. Isteri memandang dengan penuh jelas. Jadi kita jenis orang takut isteri. Okey. Alladhi tajlisu alaihi.
Kerusi yang kamu, iaitu kamu sewaktu jadi pengantin dulu, bukan kamu akan duduk di kerusi itu. Kamu sewaktu kamu dah jadi pengantin dulu, iaitu kamu duduk di atasnya. Supaya apa? Supaya kamu jelas. Kamu jelas terpapar. Kamu jelas nyata untuk orang yang melihat. Jadi dari jauh lagi, sewaktu kamu duduk di kerusi pengantin tu, orang semua dapat lihat kamu dan orang tahulah siapa pengantin pada hari tersebut. Jadi kalimah an-nasu yang kita kata an-nas adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. An-nas adalah sebarang kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Ia sebenarnya kalimah an-nas yang telah menjadi istilah di dalam ilmu usulul fiqhi. Kalau ikut asal bahasa Arab, an-nas bukan ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Tetapi kalimah an-nas akhirnya dipilih untuk dijadikan satu nama kepada sebarang kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna, iaitu kalimah ini telah dipilih akhirnya oleh para ulama usul fiqhi, lalu digunakan berdasarkan istilah mereka untuk merujuk kepada kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Maknanya kalimah an-nas dengan maksud ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, kalau pada zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau zaman para sahabat atau zaman tabi'in, itu belum lagi digunakan kalimah an-nas dengan maksud ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalimah an-nas yang telah dipilih oleh para ulama usul fiqh akhirnya untuk dijadikan sebagai nama bagi kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Mereka pilih kalimah ini daripada kalimah apa asalnya? Daripada kalimah minassatul arus. Daripada kalimah minassah. Jadi kalau kita tengok minassah, dia ada kata umbi dia, kata akar dia nas. Nasasa. Nun, sad. Lalu daripada kalimah nasasa itu diambil kalimah an-nasu, diambil kalimah minassah. Jadi inilah orang kata apa perkaitan dengan kalimah an-nas yang sudah ditukar kepada satu makna yang baru, iaitu ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Apa munasabah dia dengan kalimah minassatul arus? Yang mana minassah bermaksud kerusi yang diduduki oleh pengantin. Jadi dia punya munasabah adalah kerusi pengantin menyebabkan pengantin jelas, orang tak berbeza pendapat langsung bahawa yang duduk atas kerusi itulah pengantin, kerana sangat jelas tidak mengandungi makna ada pengantin lain. Kalau dah duduk itu di atas kerusi itu, dialah pengantin. Maka daripada ruh ini, daripada falsafah ini, dipilih kalimah an-nas untuk dijadikan sebagai erti bagi kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Okey, jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, beliau menyatakan seterusnya, wa fi qawlihi mushtaqqun min minassatil arusi musamahatun. Jadi kata Imam Al-Hattab setelah beliau menjelaskan apa maksud Imam Al-Haramain, iaitu Imam Haramain ingin menyatakan kalimah an-nas yang telah digunakan pakai oleh para ulama itu adalah dipetik daripada kalimah minassah, dipetik daripada kalimah minassatil arus. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki pada ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa fi qawlihi, dhamir pada kalimah qawlihi itu kembali kepada Imam Al-Haramain, iaitu pengarang kitab Al-Waraqat. Wa fi qawlihi, maksudnya wa fi qawli Imam Al-Haramain Al-Juwaini mushtaqqun min minassatil arus musamahatun. Jadi Imam Al-Hattab ingin beritahu bahawa pada ucapan Imam Al-Haramain yang berbunyi mushtaqqun min minassatil arus, maksudnya wan nasu, maksudnya wa huwa mushtaqqun min minassatil arus yang telah digunakan oleh Imam Al-Haramain, lalu kita pun faham bahawa asal punca kalimahnya adalah minassah. Lalu daripada kalimah minassah inilah datang pula kalimah an-nas.
Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, kefahaman itu yang kita fahami daripada ucapan Imam Al-Haramain, padanya ada unsur berlebih kurang. Musamahatun, maknanya berlebih kurang. Imam Al-Haramain sewaktu menyatakan ucapan ini, beliau menyatakan atas dasar berlebih kurang, bukan atas dasar realiti. Kenapa? Kerana sebenarnya kalimah minassatil arus yang berasal daripada kalimah an-nas, bukan kalimah an-nas berasal daripada kalimah minassatul arus. Jadi tengok subhanallah, adab para ulama, adab Imam Al-Hattab Al-Maliki, beliau tak sebut pun wa fi qawlihi mushtaqun min minassatil arus khata'. Beliau tak kata pun ucapan Imam Al-Haramain yang menyatakan bahawa kalimah an-nas diambil daripada kalimah minassatul arus, ucapan ini adalah salah. Beliau tak sebut pun begitu. Sebaliknya beliau menyatakan bahawa dalam ucapan Imam Al-Haramain ini ada unsur berlebih kurang. Imam Haramain sebut tu atas dasar berlebih kurang, bukan atas dasar realiti. Kerana pada dasarnya kalau ikut atas dasar realiti, sebenarnya bukan an-nas yang diambil daripada kalimah minassah, sebaliknya minassah lah yang diambil daripada kalimah an-nas. Sebab apa tuan-tuan? Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, li'anna al-masdar la yushtaqu min ghairihi 'ala as-sahih. Berdasarkan pandangan yang kuat, pandangan yang sahih, iaitu apa yang telah dipegang oleh para ulama Basrah, berbeza dengan apa yang dipegang oleh para ulama Kufah. Ulama Basrah, dan inilah pandangan yang sahih, pandangan yang benar, berpendapat bahawa sebarang kalimah yang akhirnya menerbitkan kalimah-kalimah yang pelbagai, kalimah asal bagi pelbagai kalimah yang mempunyai persamaan dari sudut kata akar itu, kalimah asalnya adalah masdar. Masdar, kata nama ke apa kalau ikut bahasa Melayu? Kata nama ke apa? Masdar, cakap Melayu kita apa? Kata nama. Entah, saya pun tak tahu, lupa dah. Dulu kita ambil bahasa Melayu tak teringat dah dia punya tu, tak merajaah balik. Masdar, dia bukan diambil daripada kata perbuat, daripada isim fa'il atau isim maf'ul, atau daripada fi'il itu sendiri, atau daripada isim makan, atau pada isim zaman. Asal puncanya adalah masdar. Contoh dalam bahasa Arab, kita akan jumpa pelbagai kalimah yang mempunyai persamaan dari sudut kata akar. Contoh, daraba, yadribu, idrib, darban, madrub, darib, midrab, madrab. Okey, contoh ya. Ini semua adalah kalimah walaupun saling berbeza dari sudut makna, tetapi mempunyai satu kata akar yang sama. Kata terbitan. Allah, terima kasih kepada saudara Abdul Rahman. Masdar adalah kata terbitan. Ya, baru saya teringat. Kata terbitan. Nama pun kata terbitan. Maksudnya dia adalah merupakan asal punca terbitnya kalimah-kalimah yang lain. Terima kasih kepada yang telah memberikan penjelasan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan pandangan yang kuat, kata terbitan iaitu al-masdar merupakan kata asal, merupakan punca asal bagi semua kalimah-kalimah yang berkongsi dengan kata akar yang sama. Jadi daraba, yadribu, idrib, darib, madrub, midrab, madrab, ini semua diambil daripada kalimah ad-darbu. Kerana ad-darbu adalah merupakan masdar bagi daraba. Daraba, yadribu, darbun. Jadi ad-darbu adalah merupakan masdar bagi kalimah daraba, yadribu. Dan oleh kerana itu, berdasarkan kajian para ulama Basrah, dan inilah pandangan yang rajih, pandangan yang kuat, oleh kerana kata asal bagi daraba, yadribu, idrib, madrub, darib adalah ad-darbu, maka
masdar iaitu ad-darbu dalam contoh kita tadi adalah merupakan mushtaqun minhu. Dia adalah merupakan kata asal daripada semua kalimah-kalimah yang lain. Bukan dia berasal daripada kalimah tertentu. Kalimah yang lain yang berasal daripadanya. Bukan dia tu sendiri yang berasal daripada kalimah lain. Tapi kalau ikut pendapat ulama Kufah, kata asal bagi sebarang kalimah-kalimah yang berkongsi dari sudut kata akar adalah fi'lun. Diambil daripada fi'lun. Jadi kalau ikut ulama Kufah, kata asal bagi darib, madrub adalah daraba. Bukan daripada ad-darbu, tapi diambil daripada isim fa'ilnya, diambil daripada fi'ilnya iaitu daraba. Daraba itu fi'il madhi bagi masdar ad-darbu. Jadi kalau ikut pendapat ulama Kufah, ad-darbu itu berasal daripada daraba. Tetapi kalau ikut pendapat ulama Basrah pula, bukan ad-darbu berasal daripada daraba. Sebaliknya daraba yang berasal daripada ad-darbu. Jadi pandangan kuat mengatakan masdar adalah punca asal kepada kalimah-kalimah yang berkongsi kata akar yang sama. Jadi kalau ikut pendapat yang kuat ini, minassah ia adalah diambil daripada kalimah nas, kerana an-nasu adalah masdar. Nassa yanusu nassan, nasu, mansus, minassah. Jadi semua kalimah-kalimah ini berpunca daripada an-nasu, kerana an-nas adalah merupakan masdar. Jadi sedangkan dalam ucapan Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain kata apa? Wa huwa ay wan-nasu mushtaqun min minassatil arus. Kalimah an-nas adalah diambil, berpunca daripada kalimah minassah. Jadi kalau ikut semata-mata ayat ini, kita boleh mengatakan ucapan ini salah. Tapi atas dasar hormat Imam Al-Hattab kepada Imam Al-Haramain, apatah lagi apabila beliau mendapati ada jawapan untuk membenarkan tindakan Imam Al-Haramain, maka beliau mengatakan dalam ucapan Imam Al-Haramain ada unsur berlebih kurang. Maksudnya bukan disebut berdasarkan realiti yang sepatutnya, tetapi beliau sebut tu atas dasar majaz, atas dasar berlebih kurang. Jadi kata Imam Al-Hattab, li'annal masdar la yushtaqu min ghairihi. Kerana masdar tidak diambil daripada yang selainnya berdasarkan pendapat yang sahih. Bal yushtaqu ghairuhu minhu. Bahkan yang lain sebenarnya yang berasal daripadanya, iaitu daripada masdar. Jadi masdar iaitu kata terbitan, daripada dialah terbit kalimah-kalimah yang lain. Semua kalimah-kalimah lain itu adalah berasal daripada masdar, bukan masdar yang berasal daripada kalimah yang lain. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, fal minassatu mushtaqatun minan nas. Maka al-minassah iaitu kerusi pengantin tadi, sebenarnya dia yang diambil, dia yang berasal, dia yang merupakan pecahan daripada kalimah an-nas, bukan an-nas yang berasal daripada kalimah minassah. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala dalam menyatakan apa maksud an-nas secara bahasa. Sebab saya dah sebut tadi, an-nas pada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, itu tidak lagi diertikan kepada ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Kalimah an-nas dengan erti ma la yahtamilu illa ma'nan wahida itu merupakan apa yang dipegang oleh para ulama usul fiqh selepas itu. Jadi kalau ikut asal bahasa Arab, kalimah an-nas bukan bermaksud ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Apa maknanya pada zaman Nabi, apa maknanya pada zaman sebelum kedatangan Nabi? Contohnya, iaitu pada zaman mereka, orang Arab memang berbahasa berdasarkan bahasa Arab yang piau. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wan nasu lughatan ar-raf'u. Kalimah an-nas
dari sudut bahasa Arab sebenarnya adalah bermaksud ar-raf'u, tinggi, ketinggian. Maknanya kalau saya tengok satu orang dengan hebatnya, dengan pakaiannya subhanallah, cara cakapnya hebat, saya boleh kata subhanallah, ma hadhihi al-'azamah wa ma hadha an-nas. Wah, subhanallah, betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kemuliaan ini, dan betapa tingginya ma arfa'an nas, contoh betapa tingginya ketinggian kedudukan orang tersebut. Jadi dalam asal bahasa Arab ayat itu betul, kerana nas dari sudut bahasa Arab asal, dari sudut makna bahasa Arabnya adalah ar-raf'u, iaitu ketinggian. Ini asal makna bahasa. Tapi an-nasu dari sudut erti, dari segi ilmu usul fiqh pula, an-nas bererti ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, sebarang kalimah yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Jadi kata Imam Al-Hattab, wan-nas secara bahasa bukan seperti yang difahami oleh ulama usulul fiqh, tetapi an-nas kalau kita buka dari segi kamus asal bahasa Arab, an-nas dari sudut orang Arab adalah ketinggian. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, fa idza zaharat dilalatul lafzi, boleh juga dibaca dalalah, sama ada sebut dilalah ataupun dalalah. Apabila fa idza zaharat dilalatul lafzi ala ma'nahu kana dzalika fi ma'na raf'ihi ala ghairihi. Imam Al-Hattab sekarang nak cuba mendatangkan apakah kemunasabahan di antara an-nas dari sudut istilah dengan an-nas dari sudut bahasa. Tadi kita pun dah sebut kalimah minassah, iaitu kerusi pengantin. Sebab kerusi pengantin akan diletakkan di tempat yang tinggi, maka kalimah minassah itu sendiri ada unsur ar-raf'u, iaitu ketinggian. Diletakkan pada kedudukan yang tinggi supaya dapat dilihat oleh orang yang mungkin berada jauh daripada pengantin itu sendiri. Lalu oleh kerana an-nas ada unsur ketinggian, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, fa idza zaharat dilalatul lafzi ala ma'nahu kana dzalika fi ma'na raf'ihi ala ghairihi. Apabila telah zahir pendalilan lafaz tersebut pada maknanya, apabila satu lafaz itu sudah jelas akan maknanya, zaharat, jelas nyata makna yang ditunjukkan oleh sesuatu lafaz, fa idza zaharat dilalatu ataupun dalalatul lafzi ala ma'nahu kana dzalika fi ma'na raf'ihi ala ghairihi. Maka apabila kalimah itu sudah jelas, terang benderang maknanya, maka itu ada padanya makna ketinggian kalimah tersebut berbanding dengan kalimah yang lain, iaitu kalimah yang tak jelas. Antara kalimah yang maknanya sangat jelas dengan satu kalimah yang mungkin boleh difahami berdasarkan 2-3 makna. Contoh, mana yang lebih tinggi kedudukannya? Yang lebih tinggi kedudukannya adalah lafaz yang jelas maknanya, bukan satu lafaz yang mempunyai pelbagai makna yang mungkin bila kita dengar kita akan tidak pasti mana satu yang diinginkan oleh orang yang berkata-kata. Okey, lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, setelah beliau menyatakan bahawa Imam Al-Haramain sewaktu menyatakan wa huwa mushtaqqun min minassatil arus, setelah Imam Al-Hattab menjelaskan bahawa sebenarnya dalam ucapan ni ada unsur lebih kurang, dan setelah Imam Al-Haramain menyatakan bahawa sebenarnya kalimah minassah yang berasal daripada kalimah an-nas, bukan an-nas yang berasal daripada minassah, dan setelah Imam Al-Hattab menjelaskan bahawa an-nassu secara bahasa bermaksud ketinggian, lalu
beliau juga menjelaskan apakah erti ketinggian bagi kalimah yang jelas maknanya, yang tidak mengandungi melainkan hanya satu makna. Dari sudut mana dia jadi tinggi, sekarang Imam Al-Khattab akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan kalimah mushtaq dalam dalam ucapan Imamul Haramain Al-Juwaini. Suatu Imam Haramain sebut wa huwa mushtaqun. Kita faham mushtaq maknanya ma'khuzun, diambil, berasal daripada. Tetapi bila digunakan kalimah mushtaq, lalu kita pun faham pada asalnya bermaksud diambil, dipetik. Lalu akhirnya telah dijelaskan bahawa sebenarnya bukan an-nas yang memerlukan ataupun yang berasal daripada kalimah lain. Sebaliknya kalimah lain yang mempunyai kata akar nasasa, sebenarnya kalimah lainlah yang berasal daripada kalimah an-nas. Lalu sekarang Imam Al-Haramain Al-Juwaini akan menjelaskan apa maksud mushtaq. Apa maksud mushtaq yang difahami di dalam ucapan Imamul Haramain Al-Juwaini. Faqauluhu mushtaqun min minassatil arus lam yurid bihi al-ishtiqaq al-lafziyya wa innama arada ishtirakahuma fil maddah. Imam Al-Khattab menyatakan maksud mushtaq di dalam ucapan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang berbunyi wa huwa mushtaqun, ini bukanlah beliau maksudkan lam yurid Imamul Haramain bihi ay bi qawlihi mushtaqun, la yurid madza, la yurid al-ishtiqaq al-istilahi wa innama arada ishtirakahuma fil maddah. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, sebenarnya yang kita nampak bahawa seakan-akan berlaku kesilapan dalam ucapan Imam Al-Haramain sewaktu beliau menyatakan kalimah an-nas berasal daripada kalimah minassatul arus. Sebenarnya kalau kita perhatikan, kata Imam Al-Khattab, tidak ada sebarang cacat cela pada ucapan Imamul Haramain. Sebab apa? Sebab kata Imam Al-Khattab, lam yurid Imamul Haramain bihi ay bi qawlihi mushtaqun, la yurid al-ishtiqaq al-istilahi. Jadi kata Imam Al-Khattab, sebenarnya Imamul Haramain sewaktu menggunakan kalimah mushtaq, beliau bukan menggunakan kalimah mushtaq yang difahami oleh orang yang mendalami ilmu bahasa Arab. Maknanya kalimah wan nasu mushtaqun minal arus, ishtiqaq ini bukan sebenarnya bermaksud punca, bukan bermaksud ia adalah punca asal bagi suatu kalimah. Sebaliknya, itu yang dimaksudkan dengan al-ishtiqaq al-istilahi. Maksudnya ada satu kalimah asal, terbit daripada kalimah itu kalimah-kalimah yang lain yang berkongsi kata akar yang sama. Bukan itu yang diinginkan oleh Imamul Haramain. Wa innama arada ishtirakahuma fil maddah. Sebaliknya maksud ishtiqaq, maksud mushtaq yang diguna pakai oleh Imamul Haramain Al-Juwaini dalam mata Al-Waraqat, sebenarnya beliau iaitu Imamul Haramain bermaksudkan kalimah al-ishtiqaq itu, beliau inginkan sebenarnya ishtirakahuma fil maddah. Imam Haramain menggunakan kalimah al-ishtiqaq ataupun mushtaq untuk semata-mata menunjukkan bahawa kalimah an-nas contohnya dengan minassatul arus mempunyai persamaan dari sudut kata akar. Itu sahaja. Jadi maksud al-ishtiqaq yang ada dalam ucapan Imamul Haramain yang berbunyi wa huwa mushtaqun min minassatil arus, kalimah an-nas berasal punca daripada kerusi pengantin. Yang dimaksudkan sebenarnya bukanlah ishtiqaq dari sudut bahasa. Sebab kalau kita kata yang dimaksudkan adalah al-ishtiqaq dari sudut bahasa, orang akan kata kalau macam tu Imamul Haramain sudah tersalah
kerana beliau mengatakan masdar merupakan asal punca kepada isim maf'ul, isim fa'il, isim zaman, isim makan dan sebagainya. Jadi kalau begitu jadi salah. Tapi apabila ada jawapan lain, iaitu istiqaq yang Imam Al-Haramain inginkan adalah semata-mata persamaan di antara dua kalimah atau lebih dari sudut asal muasal kalimah tersebut, asal punca kalimah tersebut. Contoh, an-nas dengan nusus, dengan mansus, dengan minassah. Apakah persamaan semua kalimah ini? Semua kalimah ini mempunyai mempunyai persamaan dari sudut kata akar, iaitu kesemuanya mengandungi huruf nun dan juga sad. Jadi minassah ada nun dan juga sad. Kalimah an-nas memang jelas-jelas ada huruf nun dan juga sad. Kalimah mansus ada huruf nun, ada huruf sad. Jadi sebenarnya yang beliau iaitu Imam Al-Haramain maksudkan bukanlah al-istiqaq dari sudut istilah, sebaliknya yang beliau maksudkan adalah istiqaq dari sudut persamaan semata-mata setiap satu di dalam sesuatu kata dasar, kata akar, dari sudut kata akar. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ikut al-istiqaq al-istilahi, kalau ikut asal makna al-istiqaq dari sudut bahasa Arab itu sendiri, sebenarnya sebagaimana disebut oleh Imam As-Suyuti rahimahullah Subhanahu Wa Taala, beliau menyatakan akhdhu sighatin min ukhra ma'attifaqihima ma'nan wa maddatan asliyah. Akhdhu sighatin min ukhra ma'attifaqihima ma'nan wa maddatan asliyatan wa hay'ah asliyatan wa hay'ata tarkibin laha. Jadi yang dimaksudkan, kalau orang tanya, okey, kalau Imam Al-Haramain sebenarnya hanya nak menggunakan kalimah al-istiqaq dengan maksud bahawa istiqaq itu adalah persamaan yang wujud di antara dua perkara atau lebih. Jadi apakah pula al-istiqaq dari sudut istilah ataupun dari sudut bahasa orang Arab, dari sudut bahasa Arab? Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, beliau bukan kata Imam Al-Hattab, kata Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan al-istiqaq, ataupun kita salah sebut al-istiqaq tu sebab hamzah tu hamzah wasal, kita baca al-istiqaq. Jadi al-istiqaq dari sudut bahas, dari sudut dari sudut ilmu bahasa Arab, yang realitinya adalah mengambil sesuatu sirah, mengambil satu gaya bahasa bagi satu lafaz, diambil daripada yang lain. Maknanya ada satu yang mengambil, ada satu yang diambil. Dalam keadaan berlaku kesepakatan di antara dua perkara ini dari sudut maddahnya, iaitu dari sudut kata akarnya, dari sudut hay'at tarkibilah, dan juga dari sudut susunan tarkib, susunan sambungan bahasa hay'at tarkib, iaitu dari sudut susunan kalimah yang digunakan juga adalah sama. Maksudnya ada unsur, contohnya kalimah kalimah minassah, mansus, nasin, kalimah apa lagi, minassah. Sudah selesai. Kalimah-kalimah ini dia adalah berasal daripada satu sirah. Apa sirah itu? Itulah yang dinamakan sebagai an-nas. Jadi kalau ikut Imam Suyuti, an-nas adalah kita mengambil satu sirah, mengambil satu gaya bahasa daripada satu gaya bahasa yang lain, dalam keadaan berlaku kesepakatan di antara dua kalimah tersebut dari sudut makna. Setiap kalimah itu berkongsi unsur makna yang sama.
Yang kedua dari sudut asliyah, dia bukannya kalimah tambahan tapi memang kalimah asal. Kemudian hay'at tarkibin, kemudian disusun pun memang betul, bukanlah mula-mula nas, lepas tu dia berasal daripada kalimah sad, contoh sad nun pula, tak betul dia mesti daripada huruf nun yang mula-mula, lepas tu baru huruf sad. Jadi cara perkembangan kalimah itu juga menepati kriteria yang telah disebut oleh Al-Imam Asyuti. Lalu kalau cukup barulah dinamakan sebagai an-nas. Lalu kita berkata sebagai contoh, Ar-Rahim mushtaqu minar rahmah. Kalimah Ar-Rahim itu diambil, telah berpunca daripada kalimah Ar-Rahmah. Dia berpunca asal daripada kalimah Ar-Rahmah. Kenapa kita kata Ar-Rahmah sebagai punca asal? Sebab Ar-Rahmah merupakan masdar. Jadi ikut pendapat Ahlul Basrah yang kuat, asal muasal suatu kalimah yang boleh berkembang itu, asal muasalnya adalah masdar. Asal muasalnya adalah masdar. Okey. Alhamdulillah. Jadi Imam Al-Hattab nak menyatakan bahawa sebenarnya Imam Al-Haramain sewaktu menyatakan wahuwa mushtaqun min minassatil arus, sebenarnya ada jawapan kepada apa yang mungkin ditimbulkan oleh kita sewaktu baca kitab ini. Sebab saya sendiri baca, macam mana an-nas diambil pada mansus? Bukankah sepatutnya diambil pada minassah? Bukankah minassah itu isim maf'ul? Bukankah isim maf'ul itu berasal daripada masdar? Bukan masdar yang berada ataupun berasal daripada isim maf'ul. Jadi bila kita baca, rupanya apa yang disebut oleh Imam Al-Haramain itu atas dasar berlebih kurang, dan kalimah al-ishtiqaq yang beliau gunakan bukan bermaksud al-ishtiqaq al-istilahi. Sebaliknya adalah merupakan al-ishtiqaq al-urfi, yang mana al-ishtiqaq al-urfi bermaksud semata-mata berlaku perkongsian di antara dua kalimah atau lebih dari sudut kata akar. Jadi tak ada salah lah ucapan Imam Al-Haramain. Seakan-akan Imam Al-Haramain beritahu, wan nasu tashtariku al-minassah fi maddati nassa yanusu, contohnya. Jadi kalimah an-nas dengan kalimah al-mansus, al-mansus, al-minassah dan sebagainya, ini semua adalah berlaku kesepakatan, perkongsian daripada semua kalimah sebut, walaupun maknanya berkongsi juga makna tu. Setiap satu mengandungi unsur ketinggian, tetapi sudah tidak lagi mempunyai makna itu kebiasaan. Contoh macam minassah tadi, kita tak kata dah ketinggian ke apa, kita kata minassah maksudnya kerusi pengantin. Dia dah jadi makna yang lain, tetapi dia masih mengandungi unsur ketinggian. Okey, jadi daripada ucapan Imam Al-Hattab tahulah kita, rupanya maksud Imam Al-Haramain wa huwa mushtaqun min minassatil arus, bukan maksudnya mushtaqun dari sudut dari sudut istilah orang-orang yang menguasai bahasa Arab. Sebaliknya, kalimah al-ishtiqaq itu adalah bermaksud dia berkongsi dengan kalimah minassah. Okey, alhamdulillah, saya kira jelas apa yang kita bincangkan pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah yang seterusnya, wan nasu 'indal fuqaha. Ya subhanallah. Imam Al-Hattab nak beritahu, saya dah terangkan kepada kamu an-nas dari sudut bahasa. Imam Al-Haramain dah terangkan kepada kamu apa maksud an-nas dari sudut istilah ilmu usul fiqh. Saya nak terangkan satu lagi, seakan-akan kata Imam Al-Hattab, saya nak terangkan satu lagi. Kalimah an-nas juga ada makna yang lain berdasarkan bahasa yang digunakan oleh golongan fuqaha. Dalam tulisan golongan fuqaha, dalam ucapan golongan fuqaha, bila mereka menyebut kalimah an-nas, bukan bermaksud ar-raf'u, bukan bermaksud ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, tapi ada makna lain, makna yang di sisi uruf masyarakat fuqaha. Subhanallah.
Qala rahimahullah, wan nassu 'indal fuqaha yutlaqu ala ma'nan akhar. Kalimah an-nass di sisi para fuqaha itu diguna pakai untuk makna yang lain, bukan makna ar-raf'u iaitu makna secara bahasa, bukan makna ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Sebaliknya an-nass di sisi fuqaha adalah wa huwa ma dalla ala hukmiyyin syar'iyyin min kitabin aw sunnatin sawa'un kanat dilalatuhu nassan aw zahira. Jadi kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, di sisi golongan fuqaha, kalau kita baca kitab fiqh, kita jumpa kalimah an-nass, maka an-nass tersebut bermaksud satu hukum syarak daripada apa sahaja yang menunjukkan kepada hukum syarak. Apa sahaja yang akan menunjukkan kita apakah dia hukum syarak yang diinginkan oleh Allah, tak kira daripada iaitu apa benda tu, iaitu sesuatu yang berupa daripada kitab iaitu Al-Quranul Karim dan juga daripada sunnah baginda Nabi alaihi wasallam. Sebab ayat Al-Quran yang kita buka dalam mushaf itu, dia menunjukkan hukum syarak. Kalau ia berkait dengan perbuatan mukallaf lah. Begitu juga sabdaan Nabi itu adalah menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hukum. Jadi bila ada ayat Quran, ada hadis Rasulullah, golongan fuqaha akan mengatakan atau menggunakan kalimah an-nass. Contoh, mereka akan sebut wan nassu ala hurmatir riba qauluhu ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi kalau dalam ucapan para fuqaha, bila mereka kata wan nassu ala hurmatir riba, nas yang menunjukkan kepada pengharaman riba adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi nas adalah firman Allah Ta'ala tersebut atau hadis Nabi yang menceritakan tentang suatu hukum. Kerana ayat Al-Quran yang kita baca itu, begitu juga sabdaan Nabi yang kita baca, ia sebenarnya menunjukkan apakah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sebut an-nas di sisi kitab-kitab fiqh itu merujuk kepada dalil, merujuk kepada dalil kepada sesuatu hukum syarak. Jadi kalau dalilnya ayat Quran berbunyi sekian-sekian, maka itulah an-nass. Walaupun kata Imam Al-Hatta Al-Maliki, tak kiralah sawaun kanat dilalatuhu nassan aw zahira. Tidak kiralah, tak kisahlah makna yang ditunjukkan oleh ayat Quran ataupun hadis tersebut adalah berstatus nas di sisi golongan fuqaha, berstatus nas di sisi golongan usul fiqh, atau berstatus zahir sahaja di sisi ulama usulul fiqh. Maknanya di sisi golongan fuqaha, bila guna kalimah an-nas, mereka bermaksudkan ianya adalah dalil. Tak kisahlah dalil itu kefahaman ataupun makna yang ditunjukkan oleh dalil itu kuat ke atau tidak kuat. Jadi kalau contoh, kalau kita boleh buat sedikit contoh. Okey, kalau orang kata, "Taib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hal hadzal hadits nassun?" Kita kata kepada satu orang, okey, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Lalu kita ajukan soalan, adakah hadis ini nas ataupun tidak? Kalau tanya pada golongan fuqaha, mereka kata ya, ia adalah nas, kerana ucapan Nabi ini menunjukkan bahawa sembahyang tidak sah kalau tanpa wudu. Tapi kalau tanya ulama usul fiqh, dia kata tidak ada nas dalam ayat, dalam sabda ini, kerana la salata, tidak ada salat, itu boleh difahami dengan pelbagai makna. Adakah ia bermaksud tidak sah salat? Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat, atau tidak ada pahala yang sempurna bagi salat. Maksudnya sembahyang sah tapi pahala tak sempurna.
Jadi memang ada dua cara kefahaman. Ada yang baca faham, oh maksudnya sembahyang tak sah. Ada yang kata sembahyang sah tetapi kurang pahala. Pahala tak dapat, berdosa lagi. Tapi sembahyang sah. Jadi kalau tanya kepada ulama usul fiqh, adakah ada unsur nas dalam hadis ini? Mereka akan mengatakan tidak. Kerana an-nas adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Sesuatu yang tidak mengandungi dari sudut makna melainkan hanya satu sahaja. Tapi kalau tanya pada golongan fuqaha, mereka kata na'am, hadzal hadis nassun ala wujubi qiraatil fatihati fi shalah. Kalau tanya pada golongan fuqaha, dalam sabdaan Nabi tadi ada nas tak? Dia kata ya, ini adalah nas. Kerana apa? Kerana dia menunjukkan kepada satu hukum syarak yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabdaan Nabi tadi walaupun pada kacamata ulama usul fiqh tidak dianggap sebagai an-nas, dia hanya dianggap sebagai al-zahir, tetapi sekalipun sekalipun kalimah ataupun sabdaan Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, sekalipun sabdaan Nabi ini dianggap nas oleh golongan fuqaha kerana ia menunjukkan satu hukum syarak, iaitu sembahyang tak sah kalau tak baca Fatihah, sabdaan Nabi ini tidak dianggap an-nas berdasarkan istilah ilmu usul fiqh. Maksudnya berdasarkan bahasa orang-orang usul fiqh, mereka kata dalam hadis ni tidak ada nas. Kenapa? An-nas di sisi ulama usul fiqh adalah ma la yahtamilu illa ma'nan wahida, sesuatu yang tidak mengandungi sebarang makna yang lain melainkan hanya satu makna. Sedangkan kalimah la salata boleh difahami dengan dua makna. Maksudnya dia ada dua kemungkinan makna. Salah satu di antara dua kemungkinan tersebut. Jadi apabila begitu, ianya tidak mengandungi hanya satu makna sahaja, maka apabila sesuatu kalimah itu boleh difahami dengan pelbagai kefahaman, ia tidak dinamakan sebagai an-nas. Jadi di sisi ulama usul fiqh disebut an-nas ada ada makna yang mereka inginkan. Bila golongan fuqaha sebut an-nas, ada makna yang diinginkan. Bila orang bahasa Arab menggunakan kalimah an-nas, kita faham an-nas maksud dia adalah ar-raf'u. Dia kata hadza nassun azim. Kita kata dia orang bahasa, maksud dia ini adalah ketinggian yang jelas nyata. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, selesai kita melihat kepada an-nas, yang mana an-nas adalah perbahasan sambungan kepada apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan kita telah juga meneliti kalimah an-nas. Apa maksud Imam Al-Haramain an-nas? Bermaksud an-nas berasal atau berpunca daripada kalimah minasah. Kita dah jelas satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada tajuk wal-zahir. Maknanya selain daripada an-nas, selain daripada mujmal, ada satu lagi istilah ulama usul fiqh yang menunjukkan kepada satu kalimah mempunyai dua makna. Mempunyai dua makna pun begitu, salah satunya yang paling digunakan ramai. Jadi kalimah al-zahir kita akan temui pada minggu hadapan, yang mana setelah kita mengetahui apakah dia mujmal sebelum ini, apakah dia an-nas, apakah dia al-mujmal, apakah dia al-mubayyan. Setelah kita meneliti apakah dia an-nas, minggu depan kita akan melihat apakah pula al-zahir. Al-zahir iaitu satu kalimah yang dia tidak mengandungi hanya satu makna, dia ada dua makna atau tiga atau lebih. Tetapi dalam banyak-banyak makna yang pelbagai itu, ada satu makna yang bila orang guna je kalimah tu, orang akan teringat dulu makna yang tertentu tersebut. Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan melihat pula makna al-zahir biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguhkan majlis kita dengan selawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khaira dalam jagaan Allah biiznillah. Selamat berpuasa keesokan hari insya-Allah. Selamat bertakbir hari raya bermula daripada subuh esok hari insya-Allah, dan semoga kita direzekikan hari raya Aidil Adha, hari yang mengingatkan kita kepada pengorbanan jiwa dan harta benda untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.